Cecair pembersih tangan mungkin akan disenarai sebagai barangan kawalan. Susulan penularan COVID-19, Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran ditangguh. Pesta Keamatan 2020 terpaksa dibatalkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zaira Sri Zakaria. Cecair pembersih tangan berkemungkinan disenaraikan sebagai barangan kawalan jika terdapat kenaikan mendadak harga barangan terbabit di pasaran susulan penularan wabak COVID-19. Tindakan itu bagi mengawal penjualannya yang dilihat mengalami peningkatan harga yang agak ketara akibat permintaan yang tinggi ketika ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Alexander Namtalinggi berkata pihaknya sentiasa memantau harga semasa serta permintaan terhadap cecair itu. Malah beliau tidak menolak untuk menyenaraikan cecair pembersih tangan terbabit sebagai barangan kawalan bagi memastikan setiap keperluan khususnya dalam menghadapi penularan wabak COVID-19 dapat diperolehi oleh setiap masyarakat yang memerlukannya. If there's a need, not only sanitizers, anything else. If there's a need, yeah. If it is to protect the people, yes, we will do. Even toilet papers. If really there is a need to control, maybe we will look into the possibility. But as of now, there is no control price for sanitizers. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melakukan tinjauan di Pasaraya Takyong di Kompleks The Spring, Kuching, Sarawak siang tadi. Sementara itu, penggunaan cecair pembasmi kuman hanya digalakkan apabila ketiadaan sabun dan air. Ini kerana dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air sekurang-kurangnya 20 saat adalah lebih berkesan membunuh virus dan bakteria. Kementerian Kesihatan turut berkongsi cara membersih tangan yang betul dalam Twitter rasminya. Mengulas perkongsian di media sosial untuk menghasilkan cecair pembasmi kuman buatan sendiri, Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata langkah mencampurkan antiseptik dan air suling bagi mencegah penularan COVID-19 tidak menjadi kesalahan. Cuma hasilnya mungkin tidak sebaik seperti yang terdapat di pasaran. Bercakap pada sidang media yang sama, Datuk Alexander berkata kerajaan dijangka akan menguatkuasakan larangan ekspor topeng penutup mulut dan hidung, sebaliknya menggesa pihak pengilang mengutamakan pengeluaran untuk keperluan dalam negara. Menurut beliau, langkah itu sedang diteliti susulan permintaan yang semakin meningkat selain kesukaran untuk mendapatkan bahan bagi menghasilkan topeng berkenaan. We are now getting our local manufacturers to manufacture more, and we are making sure that what we produce in the country are not exported outside. Yeah, because normal circumstances, yes, face masks are being exported out of Malaysia, but at the moment, because of the need locally in our own country, we are going to say no export of this mask because we need it ourselves. Jelas beliau lagi, ketika ini terdapat hanya 4 pengilang yang menghasilkan produk topeng penutup mulut dan hidung di negara ini. Justru arahan telah dikeluarkan meminta syarikat terbabit meningkatkan pengeluaran dan memberi tumpuan untuk bekalan keperluan tempatan. Beliau turut memberi amaran kepada peniaga dan pembekal agar tidak mengambil kesempatan menaikkan harga topeng kerana ia tertakluk di bawah barangan harga kawalan. Pengurusan masjid serta surau di seluruh negara dinasihatkan mengambil langkah pencegahan dan pembersihan dalam menangani penularan wabak COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan berkata, pihak pengurusan masjid dan surau juga disarankan kerap membersihkan permaidani, pintu dan selusur atau railing dengan menggunakan bahan pencuci dan bahan penyah jangkit. Pengurusan masjid dan surau juga diharap dapat mengingatkan dan mengesan ahli jemaah yang pernah ke perhimpunan tabligh di Masjid Seri Petaling untuk disaring untuk melindungi mereka sendiri, keluarga dan masyarakat setempat. Datuk Dr. Nur Hisham turut menyarankan
menyarankan supaya jemaah tabligh yang menghadiri perhimpunan di masjid itu dari 27 Februari hingga 1 Mac lepas supaya tidak solat berjemaah di masjid dan surau atau menghadiri solat Jumaat sehingga mereka disahkan sihat. Beliau juga sudah mengadakan pertemuan dan perbincangan dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Mokhtar Muhammad Abdul Rahman, membabitkan perkembangan terbaru serta tindakan berkenaan COVID-19 susulan penularan dalam perhimpunan keagamaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba mengesahkan kes jangkitan COVID-19 yang dikaitkan dengan perhimpunan tabligh di Masjid Seri Petaling ialah kluster baharu. Susulan kenyataan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam yang mengarahkan perbatalan perhimpunan serta aktiviti sosial dan keagamaan hari ini, beberapa agensi kerajaan mengambil langkah proaktif untuk melaksanakan larangan itu. Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa yang dijadual berlangsung 6 hingga 11 April ini di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC turut ditangguhkan. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Pai Muzi Yahya berkata, acara itu akan ditangguhkan ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Majlis Tilawah adalah acara tahunan negara sejak 61 tahun lalu. Acara berkenaan disertai lebih 60 buah negara dari seluruh dunia bagi memperdengarkan bacaan dan hafazan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Turut mengambil langkah sama, Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun Sabah KDCA membatalkan Pesta Keamatan Perayaan Tahunan Etnik Kadazan Dusun di Sabah yang sepatutnya berlangsung 31 Mei depan. Setiausaha Agung KDCA Suman Yasambun dalam satu kenyataan memaklumkan pembatalan pesta berkenaan adalah keputusan yang sukar untuk dibuat namun terpaksa akur dengan situasi semasa berikutan penularan COVID-19. Ujar Suman, ketika ini semua anggota KDCA dan jawatankuasa dari semua daerah telah bersedia untuk mengadakan sambutan tahunan yang ditunggu-tunggu itu. Katanya Pesta Keamatan adalah masa untuk menyatakan kesyukuran berikutan hasil tuaian yang melimpah ruah dan mengeratkan hubungan silaturahim. Malangnya ancaman COVID-19 telah menghalang sambutan itu. Tambahnya, ketiadaan Pesta Keamatan tahun ini bukan sahaja dirasai masyarakat Kadazan Dusun, malah rakyat Malaysia pada umumnya. Kebanggaan kita selaku rakyat di peringkat negeri Sabah. Berkuat kuasa serta-merta, semua hospital di Terengganu dan Pulau Pinang turut mengambil langkah mengurangkan bilangan pelawat ke hospital kerajaan itu susulan peningkatan kes COVID-19. Kanak-kanak berumur di bawah 12 tahun tidak dibenarkan untuk mengadakan lawatan. Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu, Datuk Nur Azimi Yunus dalam satu kenyataan memaklumkan tempoh waktu melawat juga dipendekkan dari 1 tengah hari hingga 2 petang dan 5 petang hingga 7 malam setiap hari. Arahan sama turut dikeluarkan Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang. Bezanya tempoh lawatan di negeri itu dipendekkan pada sebelah petang kepada 1 jam setengah bermula 5 petang hingga 6.30 petang sahaja. Bertemu kembali. Kerajaan akan memberikan diskaun bil elektrik kepada sektor yang terjejas berikutan penularan wabak COVID-19. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, itu antara inisiatif akan dilaksana di bawah pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan kerajaan sebelum ini. Dalam satu kenyataan hari ini, beliau memberi jaminan akan memastikan industri bekalan elektrik negara menyokong usaha kerajaan melaksanakan pakej rangsangan ekonomi dengan mempercepatkan pelaksanaan projek tenaga boleh baharu dan pembangunan infrastruktur bekalan elektrik negara. Dalam pada itu, Datuk Syamsul berkata, kementeriannya akan meneruskan ops bersepadu khazanah secara besar-besaran tahun ini bagi melindungi kepupusan hidupan liar.
Orang ramai dinasihatkan tidak menimbulkan spekulasi berhubung dakwaan bahawa ahli Parlimen Shah Alam Khalid Samad dipukul seperti tular di media sosial. Sebaliknya, bekas Menteri Wilayah Persekutuan itu menerima provokasi daripada beberapa individu di hadapan pejabat Parti Amanah Negara PAN di Kuala Terengganu. Kejadian dipercayai berlaku jam 10.45 malam semalam ketika beliau menghadiri perjumpaan bersama ahli di pejabat berkenaan. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Asisten Komisioner Abdul Rahim Makdin mengesahkan menerima laporan berhubung kejadian. Menurutnya, mangsa membuat laporan polis kerana terancam dengan tindakan kumpulan berkenaan dan tidak mengalami kecederaan. Siasatan lanjut dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Kesesaan kerana melakukan ugutan jenayah. Semalam, tular di laman Facebook yang mendakwa Khalid Samad diserang dan dipukul dipercayai kerana menghina Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Bukan sahaja melihat dari sudut akademik, bahkan pembangunan sosial penuntutnya juga sentiasa dititik berat. Itu antara agenda sampingan yang sering dipupuk oleh kebanyakan institusi pengajian tinggi di negara ini. Ia bukan sahaja mampu melahirkan graduan cemerlang dan berwibawa, malahan dapat menerapkan semangat setiakawan yang tinggi untuk sama-sama menempa kejayaan. Meskipun penularan wabak COVID-19 kini membelenggu negara, namun nilai murni 25 kaki tangan Universiti Teknologi Mara UiTM kampus Bandaraya Melaka ini meredah ceruk belukar bagi melaksanakan tanggungjawab sosial wajar diberi pujian. Program Santunan Kasih Setulus Harapan, satu usaha khidmat masyarakat bagi menyalurkan dana bantuan pemulihan dan pembinaan kediaman rumah baru bagi keluarga penuntut UiTM yang memerlukan. Prihatin dengan kedaifan salah seorang penuntutnya, kediaman Hamidah Hamidun yang terletak di Kampung Cegar Perah, Kuala Lipis, Pahang dibaik pulih. Ia hasil dari sumbangan kaki tangan UiTM dan beberapa pihak swasta. Sementara itu, turut diadakan program motivasi serta pembinaan sebuah free little library di Sekolah Kebangsaan Cegar Perah. Turut mendapat perhatian 39 murid dari tahun 3 ke tahun 6 yang diberi motivasi dalam usaha meningkatkan iltizam mereka untuk meneruskan pelajaran ke peringkat menara gading. Perasmian Free Little Library disempurnakan penolong rektor UiTM Cawangan Melaka, Dr. Fahmi Abdul Rahim bersama Guru Besar SK Cegar Perah, Encik Afizal Fahmi. Amerika Syarikat isytihar darurat ekoran wabak COVID-19. Bilal ubah lafaz azan, seru solat di rumah. Juga, remaja berhenti sekolah jual lukisan, bantu ibu bapa sara keluarga. Semuanya dalam pentas global malam ini hanya di TV9. Di Eropah, wabak COVID-19 terus menyebabkan kebanyakan persidangan dan perhimpunan besar dibatalkan atau ditunda ke masa depan. Minggu lalu, persidangan perdagangan pelancongan tahunan yang prominent ITB Berlin yang seringkali disertai 10,000 pempamer dari 180 negara juga terpaksa dibatalkan 4 hari sebelum dijadualkan bermula. Namun bagi peserta persidangan yang telah lebih awal berada di Berlin, termasuk Tourism Malaysia, mereka terus mengambil kesempatan mengadakan kempen promosi dan misi jualan secara kecil-kecilan dengan ejen pelancongan dan media dari negara-negara lain. Koresponden Media Prima Haliza Hashim melaporkan dari Berlin, Jerman. Buat pertama kalinya, pameran pelancongan tahunan yang terbesar di dunia, ITB, dibatalkan sejak mula dianjurkan pada tahun 1966. Berbekalkan strategi pemasaran dan sikap positif, Tourism Selangor mengambil peluang mengadakan siri perjumpaan dengan ejen pelancongan dan blogger Jerman. Mereka menekankan aspek pelancongan berdasarkan pengalaman atau experiential tourism dengan memperkenalkan program host community Selangor. Buat masa ini, terdapat seramai 51 pemandu pelancong atau host community di 6 buah daerah.
Tumpuan turut diberikan kepada kempen Tahun Melawat Selangor 2021 yang sepatutnya dilancarkan pada pameran tersebut. Tapi kita positif kerana kita melihat langkah Tourism Selangor untuk Tahun Melawat Selangor 2021 kita berasaskan pelbagai aspek pelancongan. Bukan sahaja daripada aspek pelancongan alam sekitar, kita ada juga sports tourism, kita ada education tourism, kita ada juga a kind of medical tourism. Jadi kita akan meneruskan pakej pelancongan experiential di mana terdapat beberapa produk pelancongan yang kita kenal pasti, di antaranya Sky Mirror, di antaranya Gamuda Cove. Contoh sukan seperti paragliding hanya ada di Kuala Langat dan juga Hulu Selangor. Jadi di situ kita melihat tempat-tempat sport yang unik. Lebih 1/2 juta pelancong dari Jerman, Perancis dan United Kingdom melawat Selangor tahun lalu. Berikutan penurunan jumlah pelancong antarabangsa sehingga 60% akibat wabak COVID-19, Tourism Selangor turut berusaha untuk menggalakkan pelawat domestik dan akan meningkatkan promosi ke pasaran lain seperti Amerika Syarikat, Rusia, Australia dan New Zealand. Pameran Perdagangan Pelancongan ITB yang dibatalkan berikutan penularan wabak COVID-19 tidak menghalang kempen promosi Tourism Selangor. Malah bagi mereka business as usual, di mana mereka terus mengadakan misi jualan dan taklimat produk pelancongan dalam skala yang lebih kecil. Tourism Selangor percaya segala usaha yang dijalankan di sini pasti akan membuahkan hasil, iaitu meningkatkan jumlah pelancong dari luar negara ke negeri itu. Haliza Hashim, Berlin. Mengerjakan ladang pokok getah atau kelapa sawit adalah tugas peneroka di tanah-tanah rancangan dalam usaha keluar dari kepompong kemiskinan. Masa berlalu, anak-anak peneroka tidak lagi membanting tulang empat kerat memajukan tanah pertanian. Ada di antara mereka mencari rezeki sebagai penyelaras majlis perkahwinan sesuai dengan perubahan kehendak masyarakat peneroka masa kini. Khidmat perancang perkahwinan popular di bandar-bandar besar, terutama dalam kalangan bakal mempelai dan ibu bapa mereka yang bekerja serta sibuk dengan tugasan masing-masing. Tetapi kini perkhidmatan yang membantu mengatur dan melancarkan majlis perkahwinan turut mendapat permintaan di tanah-tanah rancangan. Peluang itu terus diambil oleh Muhammad Saifuddin Abdul Rashid yang menjadi perancang perkahwinan di Felda sekitar Mersing, Johor. Sebagai pengusaha bridal, cabaran bisnes dalam Felda ni lain. Bajet mereka tak besar, tetapi di sini saya menggunakan kreativiti saya sebagai wedding planner. Saya guna apa yang ada dalam kawasan Felda, macam-macam, contoh daun nipah, ranting kering, batang-batang kayu untuk cantikkan pelamin. Janji pelanggan happy, pelamin pun ada unsur-unsur alam. Perniagaan yang dibina oleh Muhammad Saifuddin turut membuka peluang kerja kepada waris peneroka di tanah rancangan terlibat. Saya dulu memang pernah berbisnes di Kuala Lumpur, tetapi saya kembali mencari rezeki di Felda sebab jiwa dan family saya berada di sini. Bila saya berniaga di sini, saya juga buka peluang pekerjaan untuk belia-belia di kawasan Felda. Ibu tunggal pun ada bekerja dengan saya untuk tambah pendapatan. Jadi sebenarnya rezeki luas. Kat mana pun kita boleh berbisnes asalkan kita ada kesungguhan dan niat kita yang baik. Muhammad Saifuddin juga berkata mentaliti harus berubah. Katanya, menjadi anak Felda tidak bermakna hanya hidup dalam zon selesa dan mengharapkan bantuan kerajaan. Kita teruskan bersama Taufik dan juga Nur Afiza untuk laporan luar negara dalam edisi Global minggu ini. Jadi apa agaknya paparan utama global untuk malam ini? Taufik, Fiza? Baik, Zaira, terima kasih dengan program berita yang dikongsikan. Dia tinggalkan soalan dengan kita. Jadi, Fiza? Baiklah, untuk kita tahu paparan utama Global TV9, kita kena tunggu. Tapi sebelum itu, Global TV9 akan kembali bersiaran selepas ini pada jam 8.40 malam bagi memberi laluan kepada Pop Express. Betul tu. Dan ayuh, sebelum kita berehat, ayuh kita saksikan apakah tajuk utama Global malam ini.